Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda Racun Gadget. Kali ni kita ada sebuah smartphone yang agak misteri sebab tiba-tiba smartphone ni jadi kegilaan ramai. Katanya dengan harga yang ditawarkan ni sekitar RM899, korang boleh dapat sejumlah features dan spesifikasi yang agak gempar. Contohnya macam skrinnya sampai 120Hz, bateri besar, ada stereo speaker, cooling system dan chipset terbaru yang pertama digunakan dekat Poco X3 NFC. So kita cuba unboxing dulu, kita tengok apa yang special ada dekat phone ni. Yelah, korang pun boleh kata hari-hari juga request, so saya unbox phone ni. So sekarang ni saya akan tunaikan permintaan korang. So di bahagian hadapan ni kita akan diperlihatkan dengan warna kotak hitam dengan kombinasi kuning di bahagian belakang yang menjadi sinonim kepada brand Poco. So dekat depan ni kita akan nampak ada tulisan Poco X3 dan juga tulisan NFC yang ramai persoalkan lah, sebab NFC ni boleh kata dah jadi feature standard dekat kebanyakan smartphone. Tapi kenapa diletak sebagai nama kepada Poco X3? Yang tu wallahualam. So di bahagian kanan ni ada tulisan Poco X3 NFC, kiri pun sama. Di bahagian belakang, di bahagian bawah ni korang akan nampak ada warna yang saya beli ni cobalt blue, warna biru. Dan RAM yang saya dapat ni 6GB RAM dan 64GB ROM dia tu. Tapi ada juga variasi lain 128GB yang dijual pada harga rasmi sekitar 1000 lebih, macam tu lah. Depend pada korang nak yang ROM besar sikit, boleh beli yang besar, lagi mahal harganya. So kita akan buka sekarang, kita tengok apa yang ada. So dekat sini first kali korang akan diperlihatkan dengan tulisan Poco di sebuah kotak kecil. Dekat sini bila korang buka, biasanya korang akan dapatlah SIM tool ejector. Next, dalam ni ada macam manual penggunaan Poco ni. Kalau korang tak tahu nak guna macam mana, boleh baca dalam ni. So next dan terakhir dalam kotak kecil ni korang akan dapat satu lagi casing. Kita cuba buka dan tengok casing punya kualiti ni macam mana. So dekat sini dia casing ni semi transparent dan tak terlampau keras dan tak terlampau lembut lah. Korang boleh tengok, at least boleh protect phone korang daripada bercalak. So gang, inilah Poco X3 yang dinanti-nantikan. So dekat sini korang boleh nampak lah spek highlight tu dia terus letak dekat punya bungkusan plastik ni, bukan dekat kotak. First kali spek yang pertama yang diagungkan dekat sini dia ada Qualcomm Snapdragon 732G dengan max clock speed 2.3 GHz. Next, features yang boleh kata agak rare, jarang-jarang ada dekat smartphone RM899 ni. 120Hz 6.67 inci resolusi Full HD Plus menggunakan skrin jenis dot display. So bukan 120Hz je dekat sini, dia punya touch sampling rate tu sekitar 240Hz, yang mana korang boleh jumpa touch sampling rate ni macam ada dekat smartphone gaming. So memang terbaik gang. Dan 64 megapiksel dia punya quad kamera dia pakai, dan dia punya selfie kamera tu 20 megapiksel. Dan terakhir dekat sini padu gila, bateri dia besar gila 5160 mAh. Siap dapat pengecasan pantas geng. Bukan biasa-biasa phone ni, padanlah ramai gila-gila macam zombie gitu. So sekarang ni kita letak tepi. Oh nice, kita letak tepi dulu lah phone kita ni. Lepas ni kita tengok apa yang special ada dekat phone ni. Next kita akan buka tengok apa lagi ada. Dan korang akan dapat adapter yang dikatakan tadi 33W tu dah dibagi dalam ni. Tak perlu beli asing. Thank you Xiaomi, thank you. Dan terakhir kita akan dapat kabel pengecasan warna putih USB-A to USB-C. Dan ada macam aksen merah sikit dekat dia punya USB ni. Nice. So inilah yang korang akan dapat dalam kotak bila korang beli Poco X3 NFC. Kita akan kemas dulu dan kita akan beralih kepada Poco X3 NFC. So gang, finally phone yang boleh kata sangat-sangat tinggi permintaan dekat channel ni dah pun ada dekat tangan saya sekarang. Saya dah pegang, memang terasa just nice lah. Ini adalah first time lah saya pegang Poco X3 NFC ni kan, sebab phone ni pun baru je sampai. Ramai orang kata phone ni agak berat tau. So bila saya pegang phone ni, boleh kata berat dia tu just nice, ataupun mungkin sebab phone-phone yang saya pegang tu semuanya berat. Okay. So bila saya tengok betul-betul phone ni, saya belik-belik, tengok kanan kiri atas bawah kan, memang saya terasa rekaan phone ni nampak agak klasik dekat sini. Tak ada apa yang nak wow sangat, tak ada apa yang special sangat. Tapi at least kita boleh nampak lah yang Poco ni cuba buat sesuatu yang baru dekat Poco X3 NFC ni. Nampak lebih fresh, adalah identiti tersendiri tu. Tak adalah saya nak rebrand je nama lain je kan. Tapi first bila saya pandang je panel belakang Poco X3 NFC ni, mata saya dan mata korang mungkin tertarik dekat tulisan Poco yang agak besar kat sini. Tapi ni bukan kali pertama lah saya nampak tulisan besar kat sini. First kali yang saya jumpa dekat phone Realme, yang ni phone kedua. Mungkin dari sudut lain tu dia nak memudahkan kita yang mata macam agak rabun ni, bila tulisan Poco besar ni senanglah nak nampak phone ni dari jauh. Satu benda lagi yang saya nampak dekat sini, rekaan kamera dia ni boleh kata nampak unik, rare tau. Dia nampak macam bulat, tapi sebenarnya dekat sini dia bukan bulat. Kedudukan lens dia tu dalam bentuk empat segi macam tu.
Lepas tu korang akan nampak juga dia bubuh macam ada tekstur carbon dekat panel belakang, sisi kanan dan kiri melengkung untuk sedapkan grip. Memang terasa phone ni nampak dari jauh tu lebih premium. Tapi bila korang pegang phone ni sebenarnya, korang jangan terpedaya sebab material yang diguna pakai dekat belakang phone ni hanyalah plastik. Mungkin dia nak cut cost lah, lagipun phone ni pun murah, spek pun dah melimpah. Tak apalah diorang cakap, letak je lah plastik, bukan orang nampak pun kan. Okay, just nice. So sekarang ni kalau kita beralih di bahagian kanan, dekat sini korang akan diperlihatkan dengan SIM tray. So dekat sini dia jenis hybrid. Korang boleh letak 2 SIM ataupun 1 SIM, 1 micro SD tambahan. So di bahagian atas ni apa yang ada? First kali ada IR blaster, boleh jadikan phone ni sebagai remote kawalan jauh dan juga mic. So dekat atas ni korang akan nampak ada earpiece, salah satu lubang stereo speaker. Kalau kita beralih di sisi lain, dekat sini korang akan nampak ada volume rocker up and down dan juga ada power button yang juga rumah kepada fingerprint scanner di bahagian sisi. Dia bukan fingerprint di dalam skrin tapi di sisi dekat sini. Kalau kita tengok di bahagian bawah, dekat sini korang boleh nampak ada salah satu stereo speaker. Yes, phone ni stereo speaker bukan mono. Ada mic, lubang port USB-C dan juga audio jack masih dikekalkan. So kalau dari segi dia punya frame tepi ni, dia menggunakan jenis aluminium lah. Kalau belakang plastik, tepi ni aluminium. So bila pegang tu lebih sedap lah, tak terasa lah overall plastik. Dan di bahagian depan dekat sini, dia menggunakan kaca jenis Corning Gorilla Glass 5. Dan korang akan dapat jugalah bila korang beli phone ni, ada screen protector terbina dekat sini. So sekarang ni kita cuba onkan dulu phone Poco X3 ni. Kita dah onkan Poco X3 NFC. First of all, kita cuba tengok dulu macam mana UI dia tu, tampilan menu utama, ikon dan juga korang boleh nampak ada banyak sangat aplikasi ataupun bloatware yang terbina dekat dalam Poco X3 NFC ni. Tapi yang saya perasan dekat sini, wallpaper yang diletakkan dekat Poco X3 NFC ni cukup bijak untuk menyembunyikan dia punya bezel yang ada dekat phone ni. Korang boleh tengok dekat sini, dari depan korang nampak bezel kanan atas bawah nampak macam nipis gila kan. Tapi bila korang pergi dekat drawer, korang boleh nampak bezel bawah dia tu cukup tebal macam kebanyakan phone mid-range yang lain. Tapi untuk tepi dan atas dia tu boleh kata cukup minimal lah. Di bahagian atas kali ni, selain ada lubang earpiece yang menempatkan stereo speaker kedua, korang boleh juga nampak ada dia punya selfie kamera 20MP jenis berlubang. So dekat sini untuk sistem operasi, phone ni menjalankan Android 10 dengan antarmuka MIUI 12 yang telah diubah untuk phone Poco ni sendiri. Yes, phone ni dia punya sistem operasi memang diinspirasikan daripada MIUI 12 yang ada dekat phone Xiaomi macam yang korang nampak sekarang. So maksudnya dekat sini, kekayaan features yang ada dekat MIUI 12 dekat Xiaomi phone tu korang juga boleh rasa dekat Poco X3 NFC, termasuklah ads. Mungkin kita akan pergi pula tengok apa yang special ada dekat dalam setting Poco X3 NFC ni. First kali kita akan masuk display, kita cuba tengok. Yes, phone ni max dia punya refresh rate sampai 120Hz. Korang boleh tukar kepada 60 ataupun pakai max 120Hz. Dekat sini korang punya animasi akan nampak lebih fluid lah bila guna. So kita cuba tengok apa lagi yang ada. Yes, ada dark mode, lepas tu full screen mode dan itu saja yang ada dekat display. Next kita cuba pergi di bahagian password and security. Dekat sini untuk biometric security, korang boleh guna banyak cara, sama ada nak guna face unlock, password dan juga fingerprint alur yang tertanam di bahagian sisi. So kita cuba setting dan tengok kecepatan dia macam mana. Alright, so kita cuba lagi. So far kelajuan dia tu boleh kata sangat laju dan sangat-sangat accurate lah. Bila korang pakai cap jari ni, memang senang gila dia detect cap jari korang. Next kita cuba masuk dekat special features. Dekat sini ada game turbo yang mana akan boost performance korang bila korang gaming nanti. So terbaik. Dan itu sajalah yang ada di bahagian setting. Sekarang ni kita cuba beralih kepada bahagian paparan. Screen phone ni bersaiz 6.67 inci dengan resolusi Full HD+, ada perlindungan Gorilla Glass 5. Sekilas pandang spek dia tu boleh kata nampak normal je lah, tak ada apa yang special. Tapi yang membezakan phone ni dengan phone-phone mid-range yang lain, phone ni support sampai 120Hz refresh rate macam yang korang tengok tadi. Dan yang specialnya tu, dia punya touch sampling rate tu sampai 240Hz macam yang ada dekat kebanyakan phone gaming. So bila korang sentuh, bila korang tengah gaming tu, bila korang tap memang sangat-sangat accurate lah. Ada juga HDR10 dan juga TUV Rinlane Low Blue Light. So walaupun panel phone ni dari LCD bukan AMOLED, tapi teknologi yang dibekalkan dekat phone ni dengan harga yang ditawarkan tu cukup memberangsangkan. So far rendering warna yang dihasilkan bagi saya just nice, sangat terang, okey lah. Cuma kalau di bawah cahaya matahari tu bagi saya masih kurang lah, tak terlampau terang skrin dia tu. Antara features extra yang ada dekat Poco X3 NFC ni, macam yang korang tahu, dia ada stereo speaker di bahagian bawah satu, di bahagian atas bergabung dengan earpiece ni satu.
So sekarang ni kita cuba tengok kekuatan speaker dia macam mana. Saya akan setkan yang paling highest max. Korang boleh dengar. So far bagi saya kan dia punya sound signature tu boleh kata agak clear dan kuat, tapi kalau part bass dia tu agak kurang lah. Overall sound memang agak kuat lah dengan distortion yang boleh kata agak minimal, just nice. Kalau Realme 7 yang saya unbox baru-baru ni menggunakan chipset gaming terbaru daripada MediaTek Helio G95, nampaknya kali ni lebih menarik sebab kita ada Qualcomm Snapdragon 732G. Yang mana ini adalah chipset gaming untuk kelas mid-range terbaru daripada Qualcomm dan phone ini adalah yang pertama menggunakan chipset ni. Bukan tu je geng, digabungkan pula dengan teknologi Liquid Cooling 1.0 Plus. So dekat sini katanya dapat mengurangkan kesan kepanasan bila korang gaming guna phone ni. So nanti kita cuba tengok macam mana performance real life bila kita gaming dekat Poco S3 NFC ni. Saya akan cubalah install beberapa game dan saya akan install juga AnTuTu benchmark untuk kita tengok berapa skor dan macam mana performance phone ni. So geng, setelah 2-3 kali ujian yang saya buat untuk skor AnTuTu ni, bacaan dia saya dapat sekitar 250,000 kepada 270,000 lebih. By the way, untuk bacaan skor AnTuTu ni bukanlah menentukan overall performance phone ni. Ini adalah sekadar penanda aras, yang penting kegunaan harian korang tu macam mana. So sekarang ni kita cuba tengok pula macam mana grafik yang ada dekat Call of Duty dan juga PUBG. Kita akan mulakan dengan Call of Duty Mobile. Untuk COD dekat sini saya tengok grafik quality highest very high, frame rate pun very high. Tapi kalau korang lowkan quality grafik dia tu, korang boleh dapat frame rate paling max dekat sini. So kita tengok pula PUBG Mobile macam mana. Dekat sini highest grafik korang hanya boleh pakai HD saja. HDR Ultra HD memang tak support. Untuk dia punya frame rate paling highest korang boleh dapat 40 fps. Tak ada smooth 60 fps dan juga tak ada 90 fps walaupun phone ni screen dia tu mencapai sampai 120Hz. Tapi nak buat macam mana sebab ini adalah chipset pertengahan, so yang ni je lah yang mampu phone ni capai. Semasa ini game pula, kalau korang nak aktifkan features gaming yang ada dekat phone ni, cukup mudah, korang just swipe saja di sisi kiri phone. Dekat sini ada banyak features yang akan memudahkan sesi gaming korang macam yang korang nampak sekarang. Korang boleh juga record screen, boleh record menggunakan sound daripada mic dan juga sound daripada sistem, dan resolusi 1080p memang cukup cantik lah dekat sini. By the way, sekarang ni saya dah pun aktifkan gyro. Kita cuba tengok sikit lah okey tak okey, delay tak delay. Korang boleh tengok sekarang memang sangat-sangat accurate, tak ada sebarang isu dekat sini. So kalau korang nak tengok phone ni kena dera PUBG non-stop, make sure korang komen. So nanti korang boleh tengok di video akan datang. Skrin padu, chipset penggempak, features melimpah. Macam mana pula dengan kamera? So dekat sini dia ada setup 4 kamera dengan konfigurasi yang boleh kata agak padu juga untuk kelas pertengahan. Kamera utamanya sebesar 64MP menggunakan sensor daripada Sony IMX682 dengan aperture f1.89. Ada juga lens ultra wide 13MP, 2MP macro dan juga 2MP portrait mode. So kita cuba tengok aplikasi dia macam mana sekarang. Untuk tampilan aplikasi kamera dia dekat sini, UI dia tu boleh kata standard, friendly user, mudah untuk digunakan. Just swipe kiri kanan untuk tukar kepada mode yang tersedia. Dekat sini ada mod malam 64MP, ada juga mod vlog untuk memudahkan bila korang nak rakaman vlog dekat situ. Kalau kita beralih kepada video, korang boleh pakai yang paling highest 4K 30fps, ada juga 1080p 60fps. Untuk melengkapkan Poco S3 NFC ni, phone ni dibekalkan dengan bateri yang cukup besar. Kuasa baterinya sebesar 5150mAh. Yang mana katanya berbekalkan 65 minit saja korang boleh full chargekan phone ni menggunakan adapter yang dibekalkan 33W di dalam kotak. So geng, macam mana? Apa pendapat korang tentang Poco S3 NFC ni? So far bagi saya, Poco S3 NFC ni adalah sebuah phone bajet terbaik untuk kelas mid-range yang korang boleh dapat sekarang. Bateri pun memang cukup besar, siap ada pengecasan pantas, skrin pun solid, kamera not bad dan prestasi yang mencukupi dengan harga yang boleh kata tak masuk akal geng. Tambahan features bonus, korang dapat stereo speaker, lepas tu korang dapat juga audio jack, ada air blaster dan juga ada liquid cooling dekat phone ni. So geng, nampak guys, itu sajalah video unboxing kita kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.